Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung topik yang ke-8 ya. Yang ini topik ini mahal lah ya. Topik ini 10 tahun pertama pendapatan melebihi Perdana Menteri. Ya. Jadi sebagaimana saya kata setiap 5 tahun kita kena buat revision. Adakah kita di atas landasan yang betul? Adakah kita berada pada progres yang betul? 5 tahun pertama daripada RM100 pada bulan pertama ya, daripada zero kita cecah pendapatan sehingga RM100,000 satu tahun, 5 tahun pertama. Kemudian saya menetapkan sasaran untuk mendapat pendapatan RM300,000 RM1. Pada masa itu Dr. Mahathir pendapatan dia sebagai Perdana Menteri RM300,000, RM25,000 sebulan ya. Jadi saya bagi tahu dalam bidang ni saya akan kerja kuat. Saya nak rasa, bukanlah kita nak berlumba-lumba, kita nak rasa apa rasa dalam bidang ni kita kerja kuat-kuat, rasa dapat gaji lebih RM1 daripada Perdana Menteri. Satu achievement ya. Jadi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun yang ke-10 iaitu tahun 1997, saya dengan rasa penuh kesyukuran melihat penyata pendapatan saya melebihi daripada RM300,000 ya. Alangkah bahagianya apabila seorang warga negara Malaysia berjaya memperoleh pendapatan lebih daripada Perdana Menteri negara tersebut ya. Sebagaimana saya katakan tadi, ini bukan tujuan untuk bermegah ke berbangga, tidak. Kita nak bagi tahu dalam bidang kita ni adalah bidang yang kita boleh bekerja kuat, dan bekerja kuat insya-Allah kita boleh mendapat pendapatan yang kita tidak pernah terjangka ya. Dan hari ini ya, kalau di syarikat baru saya yang saya sertai ini, ada orang yang pendapatan dia tahun lepas paling rendah every month ya, RM480,000 sebulan, bukan satu tahun. Ada. Maknanya pendapatan dia lebih kurang RM500,000 setiap bulan. Dah ada pun di Malaysia. Sebagaimana saya nyatakan sebelum ini, RM10,000 sebulan adalah kejayaan dalam bidang ini pada tangga yang pertama ya. Jadi mudah-mudahan ya, pada masa akan datang kita akan berjumpa lagi, lebih ramai lagi orang kita yang akan berjaya dalam bidang ini ya. Kemudian daripada kejayaan tadi, alhamdulillah ya, saya diminta untuk membantu lebih ramai lagi orang Melayu dalam bidang ini oleh Malaysian Insurance Institute ya. Pada masa itu Puan Maizul Omar diminta saya, Jalil, saya nak Jalil bagi ceramah satu Malaysia ya. Semua sekali pergi bagi ceramah. Jadi saya pun mencari tajuk ya. Jadi kalau saya bagi tajuk Melayu pun boleh berjaya, jadi bunyinya sedikit seperti resis ya. Jadi saya pada masa itu sangat ramai ya non Muslim dalam bidang ini, non Malay. Saya dengan ada Cik Sani, ada satu dua yang Melayu tak ramai. Jadi saya terpaksa cari tajuk yang tidak sensitif ya. Jadi tajuk ceramah yang saya buat itu adalah kejayaan milik bersama. Maknanya kejayaan ini tidaklah dimiliki oleh satu-satu bangsa saja. Semua bangsa, terutamanya orang Melayu pun boleh berjaya. Maka bermulalah perjalanan saya daripada Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kedah, Kuantan, Pulau Terengganu, Sabah, Sarawak ya. Pusing satu Malaysia ya. Pada masa itu peratusan orang Melayu dalam bidang ini cuma 10%. Orang India 13%. Saya kata langkah pertama kita mesti kalahkan peratusan orang Melayu berbanding dengan orang India. Kita mesti kalahkan bilangan India dalam bidang ini, Melayu mesti lebih daripada itu. Alhamdulillah program itu disambung dengan tajuk ceramah ke seluruh negara bertajuk menangani bantahan ya secara berkesan dalam pasaran Bumiputera. Selepas kita naikkan semangat orang Melayu semua dalam bidang ini, kita bagi motivasi, dia menghadapi banyak objection. Jadi kita bagi tahu macam mana cara kita nak menangani objection. Objection ni cuma ada 5 saja, bukan banyak pun ya. Tidak ada wang, tidak percaya, tidak perlu tergesa-gesa, dan tidak Islamik. Cuma ada 5 saja. Apa juga objection ni adalah dalam 5 perkara tersebut ya. Maka bermulalah saya punya perjalanan ya kepada seluruh negara, dan mula dijemput oleh banyak company lah. Saya tak mau sebutlah nama-nama company. Boleh kata semua company insurans dalam negara kita jemput saya memberikan ceramah. Dan sehinggalah satu hari ya,
MII minta saya membuat kerjasama, memberikan satu sesi training seluruh Indonesia, ya, di bawah satu program Practical Sales Training Course, ya, bersama dengan syarikat Central Asia Raya, iaitu sebuah anak syarikat Bank of Central Asia, bank swasta yang terbesar di Indonesia. Bank ini 10 kali ganda lebih besar daripada Maybank, ya. Jadi maka saya pun dimintalah, ya, untuk memberikan ceramah dan juga coaching 80, ya, top ejen yang ada di Indonesia, ya, 80 orang, ya. Jadi kita buat program itu di seluruh Pulau Jawa, ya. Kita pergi ke Jakarta, Puncak, Bandung, Jogja, Surabaya, Solo, Malang. Last kali kita pergi ke Pulau Bali. Jadi saya bawalah isteri saya ke Pulau Bali. Dia pergi bercuti. Lepas pada training 2 hari tu, dia bagi cuti saya 1 minggu di Pulau Bali bersama dengan isteri, ya. Dan kalau tak salah bersama dengan anak perempuan saya dalam kandungan, Ella, kalau tak salah saya, ya, Dr. Suhaila, ya. Dan daripada peserta program Indonesia tadi ada yang bagi tahu dengan saya, terima kasih Pak Jalil, ya, dihantar saya surat, ya. Dengan hadirnya Pak Jalil telah merubah cara saya berfikir. Maka kehidupan saya sekarang sudah mula berubah. Saya sudah beli mobil baru, saya sudah beli rumah baru, harganya 80 juta rupiah, ya. Dan saya masih ingat lagi di sana dulu, mula-mula mereka ini, budaya mereka berniaga 2 bulan dia orang berniaga, dia orang dapat komisen lebih kurang dalam 16,000, ya, rupiah. 16 juta rupiah. Dan ya, dan dia rehat selama 10 bulan. Saya kata, pergi mana rehat 10 bulan? Saya pulang kampung, Pak. Saya mengajar orang menari, mengajar orang yang bersajak. Jadi saya di kampung, Pak. Jadi 2 bulan kerja kuat, lepas tu saya dah istirahat di kampung. Jadi saya pun bagi tahu kepada mereka, sekiranya anda boleh menjual 2 polisi sebulan, mengapa anda harus menjual 2 polisi 1 tahun? Kamu kerja 10 bulan, ya, 1 bulan 2 polisi, ya, di sana dia panggil 2 polis, dan cuti 2 bulan, dan penghasilan kamu akan menjadi 10 kali lipat. Ini bermakna penghasilan kamu akan mencecah sehingga 160 juta rupiah. Selepas saya menerima postcard itu, saya merasakan, ya, sampai masalah, ya, saya kena balik ke Malaysia dan saya kena banyak membantu, ya, banyak membantu kepada memajukan anak-anak bangsa saya dalam negara kita, ya. Dan saya masih ingat lagi, ya, pernah, ya, pendapatan daripada yuran-yuran latihan dan ceramah saya 1 tahun mencecah sehingga RM200,000 1 tahun daripada mengajar saja, ya. Jadi itulah cerita yang menarik yang saya nak kongsi pada bab yang ke-8. Dan untuk akhirnya, ya, sebagaimana tajuk kita bab ke-8 ni adalah pendapatan melebihi Perdana Menteri, maka saya bagi tahu alangkah bahagianya apabila seorang warga negara Malaysia berjaya memperolehi pendapatan lebih daripada Perdana Menteri negara tersebut. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.